مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera serta bersemangat dalam pengajian hadis kita pada hari ini, My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Baik, seperti biasa saya mulakan satu hadis pada hari ini yang mana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, man qala subhanallahi wa bihamdihi mi'atu marrah ghufirat dzunubahu wa in kana mithlu zabadil bahr. Iaitu Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menyebutkan subhanallahi wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi 100 kali, ghufirat dzunubahu, iaitu akan diampunkan dosanya sekalipun sekiranya dosanya seperti buih di lautan. Masya-Allah. Mudah saja amalan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, hanya dengan sebutan subhanallahi wa bihamdihi sebanyak 100 kali sehari, maka Allah Ta'ala boleh mengampunkan dosa kita sekalipun dosa kita yang banyak. Baik, seperti biasa Ustaz Husaini, apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Doktor sihat ya? Alhamdulillah. Nampak sedap tadi Ustaz Husaini punya tarik tadi ya. Alhamdulillah, saya ingat nak bagi kat doktor. Oh, tak boleh lah. Tapi risau nanti, tapi lah bagi saya lah dulu nanti. Okey, Kita okey. dua insya-Allah. Baik, seperti biasa kalau tuan-tuan masih ingat perbincangan pertama kita daripada surah Ali Imran, kita telah mengambil hadis yang berkaitan tentang ayat mutasyabihat, iaitu golongan yang mengikuti ayat mutasyabihat ini adalah ada kekeliruan ataupun ada masalah sikit dari aspek jiwanya, sehingga Rasulullah meminta kita fahdharuhum, maka hati-hati dengan mereka ini. Maka perbincangan kita pada hari ini pula akan mengambil dari sudut mengenai tentang jiwa juga, tetapi tentang syahwat pula. Sebelum kita masuk mengenai hadis tentang syahwat, nafsu syahwat ni, mari bersama kita dengarkan dahulu bacaan yang akan disampaikan oleh Ustaz Husaini kita. Silakan. Baik, Ustaz. insya-Allah doktor. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah, harapnya semua sihat-sihat belaka. Hari ini kita melihat pula halaman yang seterusnya, iaitu halaman yang ke-51 suratul Imran ayat yang ke-14. Kita melihat panduan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, kita memaknai makna ataupun cerita yang ingin kita belajar daripada hadis yang akan disebutkan sebentar tadi. Insya-Allah. Zuyina lin-nasi hubbush syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minal dhahab والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. الله أكبر. ذلك Sadaqallahul Azim. Begitulah tadi bacaan yang disampaikan oleh Ustaz Husaini yang menyentuh jiwa, menyebutkan bagaimana manusia ini diberikan perhiasan, iaitu dihiasi jiwa mereka dengan syahwat,
sehingga Allah Taala meminta kita ataupun memberikan kita satu teguran ataupun peringatan agar kita sentiasa berhati-hati dengan perhiasan dunia dan sebagainya ini. Baik, mengenai tentang hadis yang akan kita bincangkan ini juga ada kaitannya dengan syahwat ini. Mari sama-sama kita perhatikan hadis yang akan kita bacakan hari ini dalam slide yang telah disediakan, iaitu daripada Abi Hurairah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Dan hadis yang kedua, an Abi Barzata al-Aslami anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna mimma akhsha alaikum syahwatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil fitan. Maksudnya, daripada Saidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka itu diselubungi, dihiasi dengan syahwat, manakala syurga pula diselubungi atau dihiasi dengan perkara makarih, iaitu perkara yang kita tidak suka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, manakala hadis yang kedua pula adalah hadis yang diriwayatkan daripada Abi Barzah, daripada Abi Barzah Al-Aslami, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya aku sangat takut kepada syahwat keji kamu yang datang daripada perut dan kemaluan kamu. Ia adalah fitnah tipu daya yang menyesatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Baik, hari ini ada sedikit keistimewaan kalau tuan-tuan perhatikan. Kita baca dua hadis. Biasanya kita baca satu hadis je Ustaz ini. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, menceritakan tentang bagaimana neraka ini dihiasi, dihijab, dihiasi dengan perkara yang indah-indah. Orang tengok, oh indahnya, bila selak, oh ada neraka. Macam tu, gambaran macam tu. Ataupun syurga ni dihiasi dengan perkara yang susah-susah, yang kita tak suka, bila kita selak, oh nikmat di dalamnya. Allah. Begitu juga yang hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Al-Imam, yang diriwayatkan oleh Saidina Abu Barzah, menceritakan tentang Rasul memberi ancaman tentang nafsu yang datang daripada perut dan kemaluan kita. Perbincangan yang selanjutnya akan diteruskan lagi selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana. My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam perbincangan mengenai tentang hadis syahwat ataupun amaran Rasulullah daripada perkara-perkara yang menimbulkan syahwat daripada manusia. Kalau kita tengok dalam Al-Quran tadi, bagaimana dalam surah Al-Imran Allah Ta'ala menceritakan yang manusia ni zuyyina linnas, manusia ni memang dihiasi dengan syahwat mereka, dengan macam-macam jenis syahwat. Kemudian dalam hadis pula Rasulullah memberi peringatan bahawa neraka ini memang dihiasi dengan perkara yang indah-indah, tapi bila diselak kita bimbang kita akan terjerumus dalam neraka kerana kita terlalu mengikutkan syahwat tu tadi. Baik, kalau kita perhatikan hadis yang disampaikan tadi, dia diriwayatkan oleh Saidina Abu Barzah Al-Aslami. Ustaz ini pernah dengar nama Abu Barzah? Sangat-sangat jarang saya mendengar sahabat ni, Abu Barzah Al-Aslami. Betul. Tapi kalau boleh saya ceritakan sedikit. Baik. Abu Barzah Al-Aslami ini adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kaum Ansar. Baik. Ya, berasal daripada Madinah, dan ada satu cerita dan diceritakan oleh Imam Al-Zahabi. Masya-Allah. Katakan sifatnya yang tawaduk itu dan suka memberi sedekah. Ada satu kisah itu Abu Barzah Al-Aslami ini akan meremuk-remukkan roti dia, merendamkan dalam kuah, kemudian membahagi-bahagikan kepada fakir miskin. Masya-Allah. Maknanya orang ni sangat pemurah ya. Masya-Allah. Baik. Hari ini kalau kita nak lebih perincian mengenai tentang Abu Barzah Al-Aslami, mari sama-sama kita perhatikan slide yang kita sediakan pada hari ini untuk tuan-tuan, yang mana beliau adalah Abu Barzah Al-Aslami, yang nama beliau yang sebenar adalah Nadhlah bin Ubaid, seperti mana yang disebutkan oleh Abu Nuaim Al-Asbahani. Beliau menyertai perang Khaybar, pembukaan kota Mekah dan juga perang Hunain. Dan beliau juga meriwayatkan hadis tentang perkara yang akan disoal pada hari kiamat. Tentang perkara yang disoal pada hari kiamat ni, kalau sekiranya tuan-tuan pernah baca kitab Riyadhus Salihin, dalam kitab Riyadhus Salihin ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Saidina Abu Barzah, yang mana Abu Barzah menyebutkan, dia kata Rasulullah bersabda, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an amrihi fima afnah,
iaitu dia kata nanti akan hamba ni setiap hari kiamat nanti setiap hamba tidak akan bergerak kakinya melainkan ditanya 4 perkara. Salah satu perkara yang ditanya adalah mengenai tentang harta, di mana digunakan, ilmu bagaimana digunakan, dari mana dia dapat hartanya dan ke mana dia infakkan harta dia, dan bagaimana jasad dia ataupun jisimnya digunakan ketika mana dia diuji. Maknanya hadis ni tentang 4 perkara yang akan ditanya oleh Allah Taala pada hari kiamat nanti diriwayatkan oleh seorang sahabat yang kita bacakan hari ini, iaitu namanya Abu Barzah Al-Aslami. Baik, kita masuk pada perbincangan hadis kita pada hari ini. Kalau tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah perasan, perbincangan kita ada 2 hadis tadi, iaitu kedua-duanya tentang hadis tentang syahwat. Hadis yang pertama memang confirm sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Manakala hadis yang kedua, hadis yang sangat menarik, maknanya benar, iaitu Rasul memperingatkan kita nafsu ni kadang-kadang datang daripada perut dan juga daripada kemaluan kita, tetapi rupanya ada sedikit isu dari aspek perawinya. Ini dari aspek ilmu hadis sikit, ulum hadis. Rupanya perawinya tu tidak mendengar daripada sahabat yang mendengar salah seorang, seakan-akan ada sedikit terputus daripada riwayat. Maka sebahagian ulama ataupun Syekh Al-Arnaud menafsirkan ataupun menghukumkan hadis ni sebagai hadis yang terputus sekaligus boleh dikategorikan sebagai lemah. Hadis yang pertama tadi hadis dah sahih dah. Hadis yang kedua mungkin ada masalah sikit, tetapi kita ambil dari aspek pengajarannya adalah pengajaran yang betul kerana dia disandarkan kepada hadis yang pertama tadi. Boleh Ustaz ni boleh nampak macam tu perbincangan kita sedikit mengenai sebab tu ada 2 hadis sebab tadi. Tu kita bawa 2 hadis sekali. Istimewa untuk tuan-tuan sebab puan-puan. supaya tak nak tuan-tuan dan puan-puan tu keliru. Kita jelaskan lagi dengan hadis yang kedua. Baik, kita masuk pada perbincangan hari ini, iaitu tentang amaran Rasulullah tentang nafsu syahwat. Nafsu syahwat ni memang semua orang ada. Bahkan kalau kita perhatikan dalam hadis, kalau dalam Quran Allah Ta'ala menceritakan memang nafsu ni diberikan kepada setiap manusia, maka dalam hadis Rasulullah perincikan lagi apakah jenis nafsu yang boleh menggugat manusia. Lalu Rasulullah kata inna dunya hulwatun khadirah. Rasulullah kata sesungguhnya dunia ni segar dan manis. Manis, orang tengok seronok sangat nak kepada benda yang manis ni. Jangan manis sangat boleh kena kencing manis. Kemudian Rasulullah kata wa innallaha mustakhlifakum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Allah Taala tinggalkan kita untuk menguruskan dunia ni, bagaimana kita menguruskannya. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Rasulullah kata hati-hati dengan dunia, hati-hati dengan wanita. 2 perkara ni ada syahwat dia sendiri. Ada syahwatnya sendiri. Maka Rasulullah kata fa inna awwala fitnata bani Israila kanat fin nisa. Antara fitnah pertama yang dikenakan ke atas Bani Israel, ujian yang pertama dikenakan ke atas Bani Israel adalah wanita. Sebab tu kalau tuan-tuan perhatikan, dalam hadis Rasulullah perincikan banyak aspek. Daripada kecil lagi, kalau ada adik-beradik lelaki perempuan, Rasulullah dah suruh asingkan tempat tidur. Maknanya kita bimbang fitnah tu berlaku. Yang kedua, kalau tuan-tuan perhatikan bagaimana walaupun dalam keluarga Rasulullah bimbang ada syahwat yang boleh menyebabkan mereka ni berlaku perbuatan songsang dan sebagainya, sehingga Rasulullah kata la tadkhulu, ataupun Rasulullah kata iyyakum wadkhulu 'alan nisa. Jangan kamu bersendirian dengan wanita kerana dibimbangi akan timbul fitnah. Lalu seorang lelaki tanya kepada Rasulullah. Seorang lelaki tanya kepada Rasulullah, dia kata ya Rasulullah afara'aital hamwa. Wahai Rasulullah, kalau adik ipar aje tak apa ke? Maknanya ipar duai kan. Maknanya kadang-kadang kita ada akak ipar, adik ipar. Lalu Rasulullah kata alhamu maut. Walaupun ipar tu boleh membawa kepada kematian. Maksud kematian bahayalah tu ya. Bahaya. Maknanya orang anggap benda tu biasa, tapi betul. Sebenarnya dia boleh menimbulkan fitnah dan boleh membawa kepada kematian. Perbincangan yang lebih lanjut mengenai hadis ni akan diteruskan lagi selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana. My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Baik, bertemu kita lagi dalam perbincangan mengenai hadis syahwat. Kalau dalam Al-Quran Allah Ta'ala menegaskan, dia kata zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Manusia ni telah dihiasi dengan kecintaannya kepada syahwat. Maka dalam hadis Rasulullah perincikan lagi ada macam-macam jenis syahwat. Dalam Quran pun ada cerita macam-macam jenis syahwat. Rasulullah perincikan syahwat ni boleh menyebabkan Bani Israel dulu binasa. Ada orang binasa, adik ipar duai dan binasa disebabkan kerana hubungan yang tak terjaga dan sebagainya. Maka timbul juga persoalan, apakah kita ni langsung ditegah daripada tidak boleh mengikut syahwat? Maknanya tak boleh ke kita nak ada kereta besar ke Ustaz ini? Ataupun kita ni kena zuhud aja ke? Ataupun macam mana? Tak boleh ke kita
orang Islam ni memiliki harta sebegini? Apakah kalau kita ada harta kereta besar, orang kata dia tu ikut syahwat je macam ni Ustaz Hussein? Sebenarnya kalau kita melihat dari segi kemahuan yang ada dalam diri kita itu memang fitrah yang manusia ada. Baik. Fitrah suka kepada kecantikan, fitrah suka kepada benda-benda yang kata sejuk depan mata kita kan. Macam saya sejuk je tengok doktor sekarang ni ya. Jadi tapi kalau kita nak tengok, perlulah tengok daripada apa kehendak itu, perlu ke melebihi dengan keperluan kita ke. Okay. Ya, sebab apa hawa nafsu ni memang degil. Betul. Sebab apa kata Abu Laith As-Samarqandi dalam kitabnya Tanbihil Al-Ghafilin, dia kata nafsu ni bila ditanya kan siapakah Tuhan kamu, dia berbalik. Kan, bila ditanya akal menjawab engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku. Nak kata karakter nafsu itu sangat degil. Masya-Allah. Jadi perlu kita kena kawal. Kita kena kawal nafsu. Baik. Saya kira sebenarnya jawapan tu ada juga boleh diambil jawapannya daripada hadis, yang mana kalau kita tengok Rasulullah ada juga suka perkara-perkara yang tertentu. Sebagai contoh, kalau kita perhatikan hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah, Aisyah kata lam yakun syai'un ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minan nisa illa al-khail. Tidak ada perkara yang Rasulullah suka, maknanya perkara ni menceritakan tentang bagaimana Rasulullah mencintai, mana Rasulullah suka kuda juga, suka tunggangan yang baik. Maknanya kalau ada dapat tunggangan yang baik itu memang Rasulullah suka. Wa fi riwayatin minal khaili, dan juga maknanya disebutkan tentang bagaimana Rasulullah menyuka mencintai ataupun suka kepada tunggangan yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan juga Imam Ahmad, menceritakan maknanya fitrah manusia ada suka perkara dunia tu, tetapi jangan sampai dunia tu melalaikan dia daripada akhirat. Dia sebenarnya doktor, kalau ada tak kisah kalau kita suka kereta besar, apa-apa yang cantik, tapi kita tengok juga kalau tujuannya itu ke arah kebaikan. Beli kereta besar nak pergi ke masjid. Baik tujuan tu. Kita belakang cerita, kalau nak tunjuk kat orang tu belakang cerita lah. Tapi kalau tujuan dia tu pergi semayang dan sebagai ke arah kebaikan, itu tak ada masalah. Masya-Allah. Baik, macam tu maknanya kita pegang dunia tu adalah dengan tangan kita sahaja. Maknanya bila-bila masa kita boleh lepaskan dunia itu, dunia tu tak disimpan di dalam hati, sehingga kalau dunia disimpan dalam hati, dia menyebabkan kita tersekat hubungan kita dengan Allah. Terlalu cinta sangat kepada dunia sampai lewat solat subuh ataupun sampai tak pergi ke masjid. Kereta besar dah tapi tak boleh nak pergi ke masjid, macam Ustaz ni cakapkan tu tadi. Macam tu juga dengan bagaimana syahwat yang dihiasi kepada diri kita ni, hendaklah kita jauhi daripada segala perkara yang boleh menyebabkan fitnah ataupun melanggar syariat, macam yang disebutkan dalam hadis tadi, bagaimana Rasulullah menceritakan tentang jangan bersendirian dengan wanita dan sebagainya, jangan menyebabkan jiwa kita ni rosak kerana nafsu, dan kalau boleh kita gunakan kebaikan ataupun keseronokan kita ni kepada perkara-perkara yang baik. Baik, kita telah pun hampir sampai ke penghujung rancangan. Seperti biasa, mari sama-sama kita perhatikan resolusi yang boleh kita amalkan, lakukan di rumah nanti. Resolusi yang pertama yang kita sediakan pada hari ini, yang pertama, hendaklah kita menjauhi punca-punca yang merosakkan diri kita melalui nafsu dan syahwat kita ni tadi. Yang kedua, perbaiki diri dan menguruskan nafsu berdasarkan panduan syarak. Maknanya kita ada kehendak kepada wanita, jangan kita menggunakan jalan yang tidak mengikuti syarak untuk mendekati wanita, tetapi gunalah panduan yang syarak seperti berkahwin dan sebagainya. Dan yang ketiganya, sentiasa ingat balasan Allah yang ngeri bagi mereka yang menyalahgunakan nafsu syahwatnya. Baik, tiga perkara ini adalah tiga perkara yang boleh kita lakukan buat diri kita sendiri sebagai peringatan untuk memperbaiki diri kita sendiri selaras dengan ajaran Al-Quran dan hadis yang telah kita bacakan tadi. Baik, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Seperti biasa, saya menyeru kepada tuan-tuan, marilah bersama-sama kita menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran, tabung yang kita gunakan untuk merancakkan lagi, memperkasa program-program pengajian Al-Quran dan hadis kita. Dan bagi memberkati pengajian kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati pengajian kita. Silakan Ustaz. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya diberikan kekuatan dalam menguruskan hawa nafsu kita. Ya, mudah-mudahan segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan memohon kepadamu, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu, ya Allah, yang beriman, dapat menjadikan diri kami ini, ya Allah, beribadat kepadamu, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang dapat menguruskan hawa nafsu kami ini, ya Allah. Jangan Kau pesongkan nafsu kami ini ke arah keburukan, ya Allah. Luruskan hati kami ini, ya Allah, ke arah kebaikan, ya Allah, ke arah kebaikan yang boleh menjadikan kami sentiasa taat dan patuh kepada arahan-Mu, ya Allah. Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.